Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okey, so kembali lagi korang dalam channel aku. Okey, dalam video terbaru dalam channel aku. Okey, Afendi. So hari ni aku nak share pada korang 6 benda yang korang boleh buat dengan duit bantuan yang korang dapat banyak-banyak tu. Terutamanya untuk anak muda lah. Alright? Okey, so jom kita tengok. Okay, kita pergi ke slideshow yang pertama lah. Alright. Pertama sekali aku just nak kongsikan balik pada korang apa dia panggil lah. Sepanjang 2 ke 3 minggu sebelum ni, aku percaya banyak agensi kerajaan ataupun pihak kerajaan sendirilah telah announce banyak benda, terutamanya untuk rakyat, untuk membantu rakyat. Okey, meringankan orang kata beban dan orang kata impact terhadap coronavirus dan COVID-19 ni. So dalam channel Telegram aku, kalau korang berminat, pasal korang tekan di link description yang aku provide kat bawah. Alright. Kat dalam channel tu aku ada share lah benda-benda teknikal, update dan juga dalam bentuk penulisan lah, senang kata. Sebab kalau macam ni video, mungkin ada benda-benda yang aku tulis dan info-info yang lain lah selain daripada video kan. Sebab tak semua benda kita boleh videokan. Dan penulisan ni mungkin lebih detail sikit. Dan dalam pagi tadi aku update 12 bantuan yang telah di-announce oleh kerajaan. Mungkin korang terlepas pandang, korang boleh check kat situ. Bukan 12 lah, ada 13, sorry typo sikit. Okay, mungkin yang paling obvious, bantuan sara hidup. Aku provide sekali hotlink number, KWSP I Lestari, pengeluaran untuk account dan juga link untuk korang rujuk macam mana korang boleh apply online dan offline. Benda-benda lain seperti Perkeso, Moratorium Bank, insurance punya info, FAQ aku ada letak link kat sini. LHDN pun ada, PTPTN, Pusat Zakat. Yang ni aku khaskan untuk Pusat Zakat Selangor lah. Kalau di negeri-negeri lain, korang boleh rujuk di website yang berkenaan. Mungkin kalau korang boleh research sikit nombor telefon, kalau korang daripada luar daripada Selangor lah, seperti di Perak ke Kedah ke, korang check apa nama telefon office Pusat Zakat yang berdekatan, korang boleh call in lah. Alright, so kita kembali balik pada apa orang kata slideshow. Okay, so bila korang dah tahu bantuan apa yang korang dapat, aku nak korang bersedia lah. Bila korang dah dapat duit tu, apa yang korang perlu buat. Okay, ada yang mengatakan pada aku, tak payahlah nak apply kan, mungkin dia rasa dia stable. Lagi-lagi terutamanya anak muda lah, biasanya dia rasa dia duduk dengan parents, dia tak rasa ada komitmen yang tinggi sangat, so dia boleh hidup lah. So duit-duit sikit-sikit ni buat apa nak minta kan. Nasihat aku, korang ambil je dulu. Alright, apa yang korang perlu buat tu aku akan share dalam video ni lah. Okay, so yang pertama, bina bajet kewangan yang baru. Alright, let's say lah kalau korang dalam position di mana korang berbelanja tinggi sehari, so contohnya sehari belanja RM10. Mungkin kalau dah balik rumah, korang makan kat rumah, masak kat rumah kan. Tapi bila korang keluar, korang berbelanja RM10 sehari contohnya. Aku nasihatkan korang bina habit kewangan yang barulah. Mungkin korang kena rendahkan sikit, 70 ke 80%. So belanja lebih kurang RM7 ke RM8 sehari lah. Alright. Dan seterusnya, okay, duit yang korang dapat tu korang boleh gunakan untuk selesaikan hutang-hutang yang jahat. Hutang-hutang jahat ni macam mana? Okay, secara spesifiknya hutang-hutang yang ada interest tinggi lah, yang kalau korang tangguh, korang akan bayar sebenarnya lagi banyak. Sebagai contoh, credit card. Tu yang aku boleh fikir lah paling jahat sekali lah. Sebab credit card ni dia senang nak apply sebenarnya. Okay, tapi bila korang tangguh bayaran, korang tak sedar sebenarnya korang bayar lagi banyak. Contohnya dia bagi akses korang RM5,000, tapi korang RM5,000 tu dah pakai maksimum dah. Lepas tu korang tangguh bayar, sebenarnya sampai RM10,000 korang bayar kadang tu. So hutang-hutang yang pendek-pendek macam ni pada aku hutang jahat lah, sebab interest dia tinggi.
and then personal loan. Okay, dan yang ketiga, apa yang korang boleh buat dengan duit yang korang dapat tu, korang simpan di tempat yang memberikan pulangan. Okay, so contoh paling mudah kat sini, ASB, Amanah Saham Bumi Putra, ataupun tabung haji contohnya. Okay, so korang boleh letak kat situ. Kalau korang tak sentuh, Alhamdulillah korang boleh dapat dividen kalau cukup setahun. Kalau korang ada emergency contohnya, korang boleh pergi ke kaunter, korang boleh bawa keluar. Okay, so tu antara option yang ada lah. Ni point yang ketiga. Okay, yang keempat, korang kena bina tabung kecemasan. Point yang pertama aku tadi tu ada relation dengan bina tabung kecemasan ni lah, di mana kalau korang punya perbelanjaan sehari tu tinggi, korang boleh rendahkan sikit. So korang boleh saving dekat dalam tabung kecemasan ni. Kebiasaannya saranan orang untuk save lebih kurang 6 hingga 12 bulan sekiranya korang diberhentikan kerja lah. So at least korang ada emergency fund yang korang boleh gunakan, dan korang tak pressure untuk cari kerja yang baru dan seterusnya lah, untuk kelangsungan hidup orang panggilkan. Okay, so yang seterusnya, ni kalau korang banyak sangat duit, korang rasa korang tak nak apply tu kan, tak apa, korang apply je dulu. Tengok apa yang korang boleh buat. Korang boleh dermakan pada orang yang perlu. Pada pendapat aku, dalam keadaan sekarang ni, sebenarnya sedar tak sedar ramai orang dalam keadaan tertekan ni sebenarnya. Okay, ada yang risau dia punya gaji dipotong, ada yang risau diberhentikan kerja, ada yang risau anak bini nak makan apa. So aku nasihatkan korang untuk pekalah pada korang punya jiran-jiran dalam keadaan sekarang ni. Mungkin ada yang anak ramai tu tak boleh pun nak provide makanan atas meja. So dengan duit yang korang dapat ni, ambil je, gunakan dia untuk ni lah, untuk derma. Okay, kita kena pandang pada duit ni bukannya orang kata rezeki di atas muka bumi saja, tapi rezeki ni luas. Kita senangkan hidup orang lain, InsyaAllah Allah mudahkan juga korang punya rezeki lah, InsyaAllah. Okay, so yang paling last ialah option laburkan lah. So yang ni memang aku percaya follower channel aku ni semua memang pelabur lah. Okay, ataupun bakal pelabur ke. So duit yang korang dapat ni, korang boleh gunakan untuk melabur bila waktu dia sesuai. So dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh nak buat apa-apa pun kan. Nak beli pun mungkin tak boleh. Sebenarnya ada je option-option untuk beli dalam keadaan sekarang ni. Tapi mungkin korang pun nak considerkan benda-benda lain ni kan. Contohnya korang punya tabung kecemasan kan, mungkin korang tak ada lagi. Tak apa, cukupkan dulu benda-benda ni. Dan bila dalam keadaan yang sesuai di masa akan datang, pastikan korang grab benda-benda yang bagus. Sebabnya orang kata banyak akan ada peluang-peluang yang baik dalam masa 12 ke 24 bulan akan datang lah. Okay, so kita recap balik. Yang pertama ialah apa? Okay, bina bajet kewangan yang baru. Okay, langsaikan hutang, and then simpan di tempat yang memberi pulangan. Bina tabung kecemasan sebanyak 6 hingga 12 bulan ke depan. Derma pada yang perlu. Dan last kali, kita mulakan pelaburan lah dengan duit yang korang dapat tu. Okay, so aku just nak nasihatkan pada korang juga untuk berhati-hati dengan scammers. Dalam keadaan sekarang ni, tiba-tiba banyak pula dilaporkan dapat SMS untuk masukkan nombor KWSP ID, and then dengan password sekali tu, dia minta sekali tu. So dia mengaku sebagai orang wakil kepada KWSP, dan KWSP sendiri sebenarnya dah menyatakan bahawa tak ada pihak ketiga yang diorang lantik untuk buat kerja-kerja ni. So korang kena hati-hati. Dan kalau mungkin korang yang tengok YouTube ni mungkin bijak-bijak dan pandai-pandai belaka, tapi hopefully orang-orang yang korang kenal, seperti mak ayah korang ke, yang mungkin tak tech savvy sangat, apa sih yang korang sampaikan juga information ni pada diorang untuk diorang berhati-hati lah. Okay, so seterusnya aku just nak share balik pada korang. Yang ni aku punya channel Telegram yang korang boleh follow.
Okay, kalau korang berminat, korang boleh pergi ke HTTP, pergi kat browser, terus pergi ke t.me/afendi50, ataupun korang boleh buka Telegram dan search orang kata dia punya nama ni, Afendi VIP Update. Okay. Okay guys, so hopefully video yang aku kongsikan ni memberi manfaat pada korang. Sekiranya ya, pastikan korang tekan button like kat bawah dan juga subscribe channel ni untuk info-info hartanah di masa hadapan. So jumpa lagi di next video. Terima kasih dan Assalamualaikum.